أسرعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا، والأمل المشرق يتبعنا. من وبقاع شتى يجمعنا خير، يجمعنا خير، يجمعنا خير، يجمعنا. هيئة خير تبني فينا قيما مثلى وتشجعنا، وتربينا وتعلمنا، ليبارك ثم تجمعنا. خير يجمعنا، خير يجمعنا. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة، مع صورتك كل يوم نفس الكلام. ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات، وساعات لو زاد الشوق ما ينايمنيش. لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل، ولا من أيامك يوم ما بيوحشنيش. الله يا سلام في عينيك، أحلى كلام. قرب مني شوية شوية، قلبي وقلبك سوا يتلاقوا. الدنيا انت ملتها عليا، ده الحب اللي محدش داقه. قرب مني شوية شوية، قد ما تقدر قرب تاني. الدنيا انت ملتها عليا، وكأنك مخلوق علشاني. ولا حاجة بنساها، وعدنا اللي احنا خدناها، حياتنا اللي احنا عشناها عليها بعيش. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا
يا خير داء مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع علينا من ثنيات الوداع الشكر علينا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulis dekat ruangan komen. Sekarang dah ada suara ke belum tuan-tuan? Tulis dulu dekat ruangan komen supaya saya dapat pastikan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dulu dekat ruangan komen tuan-tuan. Kelas kita pada malam ini clear ke tak clear, jelas ke tak jelas, dengar ke tak dengar tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Jadi alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini kita berjumpa untuk siri yang seterusnya. Jadi malam ni insya-Allah kita akan fokuskan kepada perbahasan fi'il madhi tuan-tuan. Apa dia fi'il madhi? Sekejap sahaja lagi. Jadi alhamdulillah semua dah komen, dah dengar, alhamdulillah. Jadi macam biasa, sebelum saya mulakan kelas kita pada malam ini, pastikan tuan-tuan share. Ya, tuan-tuan share video kita, ya, kongsi dekat sahabat-sahabat yang lain, ya, tekan butang share sahaja. Kemudian yang kedua, jangan lupa bagi star dekat saya.
Bagi star dekat saya tuan-tuan, bagi bintang banyak-banyak tuan-tuan, ya. Supaya saya lebih bersemangat untuk mengajar pada malam ini insya-Allah, ya. Dan malam ni insya-Allah kita akan bahaskan lebih kurang 1 jam tuan-tuan. Sementara kita mengisi masa lapang dan juga kita nak ulang kaji apa yang kita dah belajar insya-Allah. Baik. Alhamdulillah semua dah kata clear. Saya mulakan kelas kita pada malam ini seperti biasa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Apa khabar semua pada malam ini tuan-tuan? Ya. Jadi malam ini adalah kelas yang ketiga, ya, kelas yang ketiga. Tapi dia adalah siri yang pertama untuk perbahasan tajuk yang baru, ya. Alhamdulillah kita baru sahaja bahaskan, ya, satu tajuk, ya, pada minggu lepas dan juga minggu sebelumnya tuan-tuan, ya. Kita dah bincang berkenaan dengan isim tunjuk. Jadi tuan-tuan nak faham apa dia isim tunjuk ataupun isim isyarah, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook Pendidikan Bahasa Arab Kafah. Tuan-tuan tengok dekat bawah. InsyaAllah ada. Saya tak delete tuan-tuan. Ya, itu yang pertama, ya. Baik, jadi tuan-tuan, yang pertama kita akan mulakan kelas kita dengan bacaan ayat Al-Quran. Malam ini kita pilih satu ayat daripada ayat Al-Quran tuan-tuan, iaitu surah Al-Mulk. Ayat yang selalu kita baca, iaitu ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk tuan-tuan. Ya, saya akan paparkan dekat skrin untuk kita bahaskan sama-sama pada malam ini. Okey, sekarang tulis dekat ruangan komen, nampak ke tak nampak ayat yang kedua surah Al-Mulk. Ya. Surah Al-Mulk tuan-tuan. Nampak ke tak nampak? Saya lupa besarkan ni tuan-tuan. Tengok. Nampak ke tak nampak ayat Quran saya ni tuan-tuan? Nampak ke tak nampak? Okey. Saya kena betulkan sedikit tuan-tuan. Okey dah. Macam tu ya. Tak berapa nak nampak sangat. Okey. Baik. Harap-harap tuan-tuan nampak insya-Allah. Okey, puan tengok kat bawah tu ada gambar bintang warna kuning. Ya, ada bintang warna kuning tu tekan. Ya, terima kasih pada semua yang beri bintang kepada saya ya. Okey, semua dah nampak tuan-tuan? Jadi malam ni insya-Allah kita akan fokuskan ayat yang kedua daripada surah Al-Ankabut tuan-tuan ya. Ayat yang kita selalu baca sebenarnya dan sebahagian daripada kita memang dah hafal ayat inilah ya. Jadi kita ambil satu ayat saja supaya kita dapat keberkatan daripada perbahasan kelas kita pada malam ini insya-Allah. Okey, kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Ahsantum. Okey. Kita baca lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Okey. Ahsantum. Saya besarkan sikit tuan-tuan ya. Saya besarkan sedikit. Tapi dia tak muat dengan skrin kita. Saya ambil daripada Al-Lazi dulu ya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baca tuan-tuan. Sila. Ahsantum. Baik, semua merdu-merdu dan juga sedap suara, insya-Allah ya. Okey. Kemudian kita sambung lagi tuan-tuan, tarik nafas satu lagi. Wa huwal azizul ghafur. Ahsantum. Sadaqallahul azim. Okey, selesai tuan-tuan. Itu ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk, ya, surah yang kita selalu baca dan juga tak asing daripada diri kita, tuan-tuan. Boleh? Okey. Sekarang tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan, ya. Sekarang kita tengok perkata, ya. Kita nak faham apa yang kita baca selalu, tuan-tuan, ya. Ramai yang baca tapi tak semestinya apa yang kita baca kita faham, kan? Jadi salah satu cara kita nak faham apa yang kita baca, tuan-tuan, kita kena tahu apa kalimah, apa yang kita sebut sebenarnya dalam Al-Quran, tuan-tuan, ya. Jadi yang pertama yang tuan-tuan sebut ialah allazi. Allazi dalam bahasa Arab terjemahannya, dalam bahasa Melayu terjemahannya ialah yang. Jadi allazi itu terjemahannya ialah yang, ya. Dan apabila tuan-tuan dengar yang itu biasanya datang daripada perkataan allazi. Boleh? Yang kedua kita ada perkataan khalaqa. Khalaqa, tuan-tuan, ini satu perkataan dalam bahasa Arab, ya. Tapi dalam bahasa Melayu terjemahannya dia telah menciptakan, ya. Dia telah menciptakan. Jadi apabila kita baca allazi khalaqa bermakna tuan-tuan sudah sebut maknanya dalam bahasa Melayu yang dia telah ciptakan. Ya. Kemudian tuan-tuan perkataan al-maut. Al-maut ni tak asing daripada kita. Maut ni maksudnya kematian, ya. Kemudian kita ada perkataan wa. Jadi wal hayata yang tuan-tuan sebut itu dalam bahasa Arab dia dikira dua patah perkataan. Yang pertama ialah wa, terjemahannya ialah dan. Kemudian yang kedua ialah al-hayata, kehidupan, ya. Kemudian kita ada perkataan li, tuan-tuan. Terjemahannya ialah untuk. Kemudian kita ada perkataan yablua. Yablua, tuan-tuan, itu satu patah perkataan dan dia ada makna tersendiri. Terjemahannya dia menguji. Kemudian kita ada perkataan kum, tuan-tuan. Ini satu kalimah dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Terjemahannya kamu. Jadi apabila digabungkan tiga kalimah ini liyabluwakum, maka terjemahannya untuk dia menguji kamu. Jadi itu pentingnya tuan-tuan tahu perkata. Ya. Kemudian kita ada perkataan ayyukum. Tuan-tuan sebut macam satu kalimah. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab dia ada dua kalimah. Yang pertama ayyu, yang mana, kemudian yang kedua ialah kum, di antara, ya. Ayyukum, di antara kamu, tuan-tuan. Ada pembetulan sedikit dekat sini, ya. Kum terjemahannya kamu. Yang mana di antara kum, kamu. Tertinggal kamu dekat sini. Nanti saya baiki, tuan-tuan. Kemudian kita ada perkataan ahsanu. Ahsanu terjemahannya yang lebih baik. Kemudian kita ada perkataan amala. Amala ni amalan ataupun perbuatan, ya. Kemudian kita ada perkataan wa sekali lagi. Terjemahannya ialah dan. Kemudian kita ada perkataan huwa. Ini satu kalimah dalam bahasa Arab. Terjemahannya ialah dia. Kemudian kita ada perkataan al-azizu, maha perkasa. Dan kita ada perkataan yang terakhir, al-ghafuru, maha pengampun, ya. Jadi itu dinamakan sebagai terjemahan perkata.
Ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Kamus Arab, inilah terjemahan yang tuan-tuan akan jumpa. Boleh? Okey. Sekarang, selepas mana tuan-tuan dah ditunjukkan perkatanya, makna perkatanya, biasanya dalam kelas saya kita akan buat perkara yang kedua, kita akan bagi terjemahan mafhum. Supaya ayat yang kita baca ini, yang kita nak bahaskan ini, yang kita nak tadabburkan ini, kita lebih faham apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Tengok tuan-tuan. Allah kata pada malam ini, Allazi khalaqa. Allazi khalaqa. Dialah yang, saya dah bagi tahu tadi, yang tu daripada Allazi. Dialah yang apa tuan-tuan? Khalaqa, telah menciptakan. Dialah yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Al-mauta wal hayata. Kematian dan kehidupan. Liyabluwakum. Untuk ataupun supaya dia menguji kamu. Ayyukum. Yang manakah di antara kamu. Kum ni kamu. Tertinggal dekat sini tuan-tuan. Ahsanu amala. Yang lebih baik amalannya. Wahuwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Allazi khalaqa. Dialah yang telah menciptakan. Al-mauta wal hayata. Kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum. Supaya dia menguji kamu. Ayyukum. Yang manakah di antara kamu. Ahsanu amala. Yang lebih baik amalannya. Wahuwa. Dan dialah Allah. Dia dekat sini ialah Allah. Al-azizul ghafur. Yang maha perkasa lagi maha pengampun. Itu ayat yang kita nak bahaskan secara ringkas pada malam ini. Boleh? Jadi tuan-tuan, ayat yang kita nak bincang pada malam ini berkait dengan satu kekuasaan mutlak tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan kena tengok saya. Ya, tuan-tuan kena tengok saya. Ya. Jadi tuan-tuan, ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk pada malam ini yang kita selalu baca, yang kita dah hafal sebenarnya tuan-tuan, ayat ini sedang menunjukkan kepada kita ada satu, ada Tuhan. Ada Tuhan yang maha bijaksana, yang maha perkasa, yang tak mampu ditandingi oleh siapa-siapa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah tuan-tuan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita taati tuan-tuan, dialah Allah, Tuhan tuan-tuan yang layak disembah. Kenapa? Dia ada satu kuasa mutlak tuan-tuan. Dia boleh menghidupkan dan dia boleh mematikan. Ya. Jadi tuan-tuan kena yakinlah, kita akan mati, kita akan hidup, ya? Dan sekarang memang kita sedang hidup. Dan ingat, kita akan mati. Ya? Dan hidup dan juga mati ini adalah daripada siapa tuan-tuan? Semuanya daripada Allah. Dia yang tentukan bila kita nak hidup, berapa lama kita nak hidup, bila kita mati, macam mana keadaan mati kita. Siapa yang tentukan? Allah. Jadi, tak ada siapa yang boleh cipta mati dan juga hidup tuan-tuan kecuali Allah Ta'ala sahaja. Jadi kita pada hari ini wajib beriman sepenuhnya tuan-tuan bahawa yang kita sembah itu merupakan Tuhan yang paling sempurna, Tuhan yang paling berkuasa, dan paling penting Allah itulah Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita taati, yang layak kita imani tuan-tuan. Ya. Jadi jangan ubah ya iman yang ada dalam hati kita ni tuan-tuan. Ya. Jadi Allah bincang dengan kita pada hari ini supaya percaya, yang pertama dialah Tuhan yang maha hebat. Yang kedua tuan-tuan, Allah nak bagi tahu kepada kita, kita akan hidup dan kita akan mati. Dan hidup itu pasti dan mati juga akan pasti tuan-tuan. Ya. Dan kena ingat yang terakhir tuan-tuan, kenapa Allah ciptakan hidup dan juga mati? Supaya kita ingat
supaya kita ingat tuan-tuan, apa yang kita buat atas dunia ini tuan-tuan akan dibalas di akhirat nanti. Siapa yang baik atas dunia, insya-Allah di akhirat dia baik. Siapa yang jahat atas dunia, kebiasaannya wal'iyazabillah tuan-tuan, maka buruk di akhiratnya. Tapi boleh tak berlaku sebaliknya? Boleh. Sebab Allah itu, dialah yang maha berkuasa. Dia ada kekuasaan mutlak. Dia boleh buat apa saja, tuan-tuan. Ya? Jadi sama-sama kita minta dengan Allah Ta'ala pada malam ini. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Hidup kita, tuan-tuan, sentiasa dalam redha Allah. Hidup mati kita, tuan-tuan, di akhir nanti, mati dalam keadaan kematian yang baik, ataupun kita selalu sebut husnul khatimah, mati dengan mati yang baik, insya-Allah. Tulis dekat ruangan komen, Allahumma amin. Tulis dekat ruangan komen. Selalu kita baca kan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, ikhtim lana, matikanlah kami bihusnil khatimah, dengan kematian yang baik, insya-Allah. Sebut Allahumma amin. Okey, dah selesailah, ya. Jadi kelas kita malam ni bukan kelas tafsir. Tapi saya nak tunjuk pada malam ini, inilah suasana kelas saya, tuan-tuan, yang sebenar. Jadi malam ni malam untuk ulang kaji sahaja, ya, dan kelas ini kita buat santai-santai sahaja, insya-Allah, ya. Okey, dah ambil masa 20 minit, tuan-tuan. Sekarang kita nak mulakan perbahasan kita, ya. Okey. Sekarang saya akan tunjuk whiteboard saya dulu. Yang paling penting whiteboard saya. Tak ada whiteboard maka tak boleh nak mengajar. Ya. Okey, mana whiteboard saya, dia tak keluar ni. Sekejap, tuan-tuan. Whiteboard saya tak keluar, tak jadi. Tiba-tiba tak keluar ni, tuan-tuan. Okey, sekejap. Sekejap, tuan-tuan. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Okey, sekejap, tuan-tuan. Boleh tunggu, ya? Okey, baik. Kita doakan semoga whiteboard saya keluar seperti biasa. Tak keluar, maka tak jalan kelas kita pada malam ni. Ya. Okey, dah. Keluar ke tak keluar? Tak keluar ni, tuan-tuan. Ni sebab ada yang adjust tadi. Ya. Okey, sekarang mana whiteboard saya? Tak keluar, tuan-tuan. Kenapa whiteboard saya tak keluar ni? Malam ni ada masalah sikit ni, tak keluar, tuan-tuan. Okey, sekejap, tuan-tuan. Okey, sekejap. Yang ni keluar. Okey, masalah sekarang dia tak keluar whiteboard saya. Baik. Sekarang kita dah ada masalah. Okey, dah. Sekarang tengok saya. Okey, tengok saya. Dah nampak ke belum whiteboard saya? Tulis dekat ruangan komen dulu. Nampak ke tak nampak whiteboard saya? Tulis dekat ruangan komen dulu. Nampak ke tak nampak? Ya. Nampak ke tak nampak whiteboard saya? Jawab, tuan-tuan. Ni semua masalah teknikal, tuan-tuan, ya. Masalah teknikal. Okey, baik. Sekarang alhamdulillah semua kata dah nampak, maka kita mula perbahasan kita pada malam ini, ya. Baik. Jadi malam ini, tuan-tuan, saya nak fokus dengan tuan-tuan berkenaan dengan satu kalimah dalam bahasa Arab, iaitu kalimah fi'il madhi. Nampak ke tidak tulisan saya tu? Saya dah tulis besar tu. Tak nampak juga. Saya tak nak mengajar. Okey, sekarang, tuan-tuan, kita nak fokuskan pada malam ini ialah berkenaan dengan fi'il madhi, tuan-tuan. Sebelum saya masuk pada fi'il madhi, saya nak tanya dulu, tuan-tuan. Saya nak tanya dulu. Kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab ni ada 3 jenis, kan? Ni kelas saya. Siapa yang dah belajar dengan saya, dia dah belajar dengan saya. Kalimah ataupun perkataan yang ada dalam bahasa Arab ada 3, tuan-tuan. Ya?
Sekarang saya nak tuan-tuan tulis dulu dekat ruangan komen. Dekat ruangan komen. Apakah 3 perkataan yang ada dalam bahasa Arab, terutamanya dalam Al-Quran? Daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, tuan-tuan. Surah yang paling terakhir, tuan-tuan. Apakah 3 perkataan yang ada dalam Al-Quran, tuan-tuan? Cuba tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Saya buat perlahan-perlahan ni supaya nampak fokus kita iaitu fi'il madi. Tiba-tiba ustaz ajar fi'il madi. Fi'il madi ni apa benda ni ustaz? Kita nak mula daripada awal sekejap, tuan-tuan. Cuba jawab, tuan-tuan. Ahsantum. Ahsantum. Terbaik Kak Siti Suraya, Tuan Aduf Rizal, Kak Jamilah, Kak Maslizah, Kak Akmar. Lagi. Jawab dulu. Ya, kelas saya ni, kalau saya tanya dia senyap tak seronok, tuan-tuan. Dia mesti jawab, tuan-tuan. Kak Midah terbaik, Kak Nursidah terbaik. Ahsantum. Ya. Jadi perkara yang pertama yang kita wajib faham, perkataan dalam bahasa Arab ni ada 3. Ya, ada 3. Satu, perkataan isim, ya, kalimah isim, ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil dia nouns, ataupun kita panggil dia kata nama. Contohnya apa? Masjid, rumah, kereta, Muhammad, Ali. Yang tu dipanggil isim, tuan-tuan. Yang kedua, dalam bahasa Arab kita ada perkataan yang kedua yang dipanggil fi'il ataupun perbuatan, ya, ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil dia verb, tuan-tuan. Ya, kata kerja, tuan-tuan. Pukul, makan, minum, tuan-tuan. Dengar, lihat, bercakap, berjalan, tuan-tuan. Semua itu dipanggil fi'il. Ya. Dan yang ketiga, dalam bahasa Arab, kita ada satu lagi perkataan yang dipanggil sebagai haraf. Bukan huruf. Haraf, tuan-tuan. Apa dia haraf, tuan-tuan? Haraf satu perkataan yang bukan isim, bukan fi'il. Ini perkara yang paling asas. Siapa yang dah belajar dengan saya, wajib faham dan wajib pandai, wajib ingat 3 perkataan ini. Boleh? Jadi saya nak tunjuk dulu mukadimah ni. Nak lebih mendalam, kena ikut kelas saya. Boleh? Okey, sekarang. Jadi apabila kita dah nampak perkataan dalam bahasa Arab itu hanya antara 3 saja, isim, fi'il dan juga haraf, malam ini saya nak fokuskan berkenaan dengan kalimah fi'il saja. Kalimah perbuatan saja, tuan-tuan. Boleh? Sekarang tengok lagi dekat depan. Fokus kita pada malam ni kalimah fi'il sahaja. Fi'il, tuan-tuan, perkataan perbuatan yang menunjukkan perbuatan, makan, minum, tidur dan sebagainya. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi dekat saya, tuan-tuan. Siapa yang dah belajar dengan saya juga, tuan-tuan, dia dah belajar. Kalimah fi'il, kalimah perbuatan dalam bahasa Arab ini, dia ada 3. Dia ada 3 pecahan pula, tuan-tuan. Boleh? Sekarang sekali lagi tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Siapa nak pandai cepat, dia kena jawab. Apa dia 3 kalimah fi'il yang ada dalam bahasa Arab? Berapa jenis fi'il yang popular, yang paling asas dalam bahasa Arab? Cuba tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Jangan lupa share kelas kita. Jangan lupa hantar star dekat kelas saya. Jangan lupa. Okey. Terbaik Kak Roziadah, Kak Hamidah. Siapa yang dah belajar dengan saya, confirm dia boleh jawab. Malam ni ulang kaji, tuan-tuan. Ya? Walaupun nampak macam dah pandai, tapi sabar. Nanti saya akan tunjuk dekat tuan-tuan. Ya? Terbaik. Ahsantum. Kak Akmal, Kak Siti Norehan, Kak Siti Suraya. Kak Siti Suraya, marfu' tu bukan fi'il. Kita nak bincang fi'il. Apa dia fi'il? Ahsantum. Kita ada 3, tuan-tuan. Ya? Marfu' tu bukan, ya? Marfu' bukan, tuan-tuan. Marfu' perbahasan yang lain. Kita nak bincang kalimah fi'il. Ya? Baik, ahsantum. Jadi kalimah fi'il pula, tuan-tuan, dia ada 3, tuan-tuan. Ni tengok dulu.
Yang pertama dipanggil sebagai fi'il madhi. Ni fi'il madhi tuan-tuan. Ya. Yang kedua kita ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tuan-tuan. Ya. Dan yang ketiga kita ada fi'il amar. Nampak puncanya macam mana kita nak bahaskan fi'il madhi ni. Dia salah satu daripada perbahasan fi'il. Dan kita dah mula nampak tuan-tuan. Fi'il ada 3 jenis. Satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari', satu fi'il amar. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi dekat depan. Apa dia fi'il madhi tuan-tuan? Iaitu perbuatan yang telah berlaku. Ni. Fi'il madhi ialah perbuatan yang telah berlaku, tuan-tuan. Ya? Ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil dia past tense, tuan-tuan. Yang tuan-tuan dah belajar bahasa Inggeris tu kan? Ya? Sebut bahasa Inggeris terus faham. Ya? Padahal sepatutnya bahasa Arab yang kita lebih faham. Ya? Jadi fi'il madhi ialah perbuatan yang telah berlaku. Jadi kalau tuan-tuan dengar mana-mana terjemahan bahasa Arab, aku telah makan, dia telah tidur, dia telah belajar, maka dia adalah fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Boleh? Yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni apa tuan-tuan? Fi'il mudhari' ialah perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Tapi dalam kelas saya tak letak telah. Ya? Ataupun kita kata fi'il mudhari' ini bahasa Inggerisnya kita panggil dia present tense. Perbuatan yang sedang ataupun akan buat, tuan-tuan. Itu adalah fi'il mudhari', tuan-tuan. Jadi kalau kita nampak Ali sedang makan, Ali sedang belajar, Ali sedang lihat kelas kita, yang tu dalam bahasa Arab dipanggil fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku. Boleh? Dan yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il amar, tuan-tuan. Apa dia fi'il amar, tuan-tuan? Fi'il amar ialah perbuatan menyuruh, tuan-tuan. Perbuatan menyuruh, tuan-tuan. Ya? Jadi apabila kita suruh tuan-tuan dia buat, kita suruh seseorang, dia akan buat bila, tuan-tuan? Dia akan buat sekarang. Betul? Tengok. Ni arahan kan? Tengok saya. Tengok saya. Tolong faham. Tolong tengok, tuan-tuan. Ini arahan saya. Arahan ini saya minta tuan-tuan buat besok ke, buat minggu depan ke, buat sekarang. Sekarang. Jadi, ketiga-tiga kalimah yang kita sebut dekat depan, semua berkaitan dengan masa. Madhi telah berlaku, mudhari' sedang ataupun akan berlaku, amar perbuatan yang kita kena buat sekarang. Sembahyang. Bukan sembahyang besok, bukan minggu depan. Sekarang. Masuk waktu wajib sembahyang. Makan, pergi sekolah. Bukan suruh pergi sekolah minggu depan, tuan-tuan. Pergi sekolah sekarang. Nampak, tuan-tuan? Ya? Okey. Jadi, tulis dulu dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis dulu dekat ruangan komen. Ni mukadimah ni tak masuk lagi perbahasan kita. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen. Jadi, perbahasan kita malam ini ialah fi'il mudhari'. Malam ni fi'il mudhari'. Kita nak bahaskan fi'il mudhari'. Cuma nak suruh nampak dulu fi'il mudhari' tu perbahasan apa? Perbahasan fi'il. Perbahasan kata kerja. Ya, perbuatan. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang telah berlaku. Boleh tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? Okey, alhamdulillah semua kata jelas. Sekarang, kalau tuan-tuan dah kata jelas, baru kita boleh mula, tuan-tuan. Jadi malam ni, tuan-tuan, kita nak belajar ni, kita nak belajar fi'il madhi. Nak belajar fi'il madhi, tuan-tuan. Ya? Macam mana kita nak kenal fi'il madhi, tuan-tuan? Apabila dah kenal, kita nak buat apa? Ada dua benda tu. Ya? Malam ni siri yang pertama, setengah jam yang pertama ini, tuan-tuan, kita nak bincang dengan tuan-tuan macam mana nak kenal fi'il madhi, kemudian dah kenal kita nak buat apa. Ya? Ramai yang boleh kenal fi'il madhi. Tapi jarang-jarang orang yang tahu apa nak buat kalau dah kenal fi'il madhi.
Jadi malam ni kita nak bincang fi'il madi, tuan-tuan. Macam mana nak kenal? Dah kenal, kena buat apa? Maka apa kaitan dengan ayat Quran? Boleh? Jadi inilah kaedah yang kita nak belajar pada malam ini supaya tuan-tuan ingat balik dan juga faham, tuan-tuan. Boleh? Okey, dah. Sekarang tengok lagi dekat depan. Jadi untuk fi'il mudhari', fi'il amar ni kita bincang kemudian. Kalau ada masa saya sambung. Kalau tak ada masa, tuan-tuan kena masuk kelas saya lah. Okey. Sekarang tengok fi'il madi. Boleh? Okey, tengok fi'il madi. Persoalan yang pertama yang saya nak bahaskan dengan tuan-tuan pada malam ni, macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal fi'il madi ni, tuan-tuan? Jawapannya mudah. Mudah, tuan-tuan. Cara untuk kita kenal fi'il madi, tuan-tuan, ialah kita perlu lihat di belakangnya. Tengok di belakang. Tengok di belakang. Tengok di hujung perkataan tersebut. Tengok saya ni. Tengok saya, tuan-tuan. Kita nak suruh nampak ni, tuan-tuan. Nak suruh nampak, tuan-tuan. Sekarang, tuan-tuan, ada apa dekat belakang? Ada apa dekat belakang fi'il madi tu sampai kita boleh kenal ni, tuan-tuan? Okey, tengok. Yang pertama, tuan-tuan mesti faham. Mesti faham, tuan-tuan. Kebiasaannya fi'il madi, tuan-tuan, kita nak kenal dengan mudah, tuan-tuan. Belakangnya berbaris atas. Belakangnya ataupun hujungnya, tuan-tuan, dia berbaris atas, tuan-tuan. Contohnya apa? Contohnya, tuan-tuan jumpa kalimah jalasa. Contohnya, tuan-tuan jumpa kalimah daraba. Contohnya, tuan-tuan jumpa kalimah qatala. Contohnya, tuan-tuan jumpa kalimah nasara. Contohnya, tuan-tuan jumpa kalimah amana. Apa lagi, tuan-tuan? Banyak, tuan-tuan. Sekarang, tuan-tuan tengok dekat depan. Jalasa, daraba, qatala, nasara, amana, tuan-tuan. Semua yang ada dekat depan ini, kita panggil dia fi'il apa, tuan-tuan? Dia adalah fi'il madhi. Macam mana tuan-tuan boleh kenal jalasa, daraba, qatala, nasara, amana itu fi'il madhi? Jawapannya mudah. Sebab hujungnya berbaris atas. Jalasa, daraba, qatala, nasara, amana, semuanya berbaris atas, tuan-tuan. Boleh? Okey, tak selesai lagi. Tengok saya lagi, tuan. Tengok saya lagi, tuan-tuan. Okey. Sekarang, apabila kita dah kenal fi'il madi itu hujungnya berbaris atas, maka pada malam ini, tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah tahu dia berbaris atas, maka apabila berbaris atas, tuan-tuan wajib faham semua fi'il madi yang berbaris atas tersebut wajib ada ganti nama huwa. Wajib ada ganti nama apa, tuan-tuan? Wajib ada ganti nama huwa. Ataupun dalam bahasa Melayu, tuan-tuan, kita panggil dia ialah dia. Boleh? Jadi kalau saya tanya, tuan-tuan, jalasa, daraba, qatala, nasara, amana. Jalasa, siapa yang telah duduk? Huwa, Ustaz. Ahsan. Dah sampai air saya, tuan-tuan. Baru mengajar sekejap dah sampai. Itu seronok, tuan-tuan. Belajar online. Bukan student saja yang seronok, ustaz pun seronok, tuan-tuan. Mudah, tuan-tuan. Sampai air, sampai makanan. Okey, tengok saya lagi, tuan-tuan. Okey, fokus lagi, tuan-tuan. Macam mana nak kenal, tuan-tuan? Salah satu. Ini baru satu, tuan-tuan. Salah satu kebiasaan fi'il madi hujungnya berbaris atas. Maka apabila tuan-tuan dah tahu, dah nampak terang-terang berbaris atas, wajib faham pada malam ini, dalamnya automatik ada huwa. Jadi kalau saya tanya jalasa, siapa yang telah duduk? Huwa, Ustaz. Dia yang telah duduk. Siapa yang telah pukul daraba, tuan-tuan? Huwa juga, Ustaz. Ya.
Siapa qatala yang telah bunuh? Huwa juga Ustaz. Siapa yang telah nasara? Siapa yang telah tolong? Dia Ustaz. Siapa yang telah amanah, telah beriman ini? Dia juga. Kenapa semua dia? Sebab kita dah bagi tahu mana-mana fi'il madi yang berbaris atas, automatik ada huwa. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Itu satu tu. Itu yang pertama tuan-tuan. Tulis dulu dekat ruangan komen. Jadi malam ni kita nak belajar macam mana nak kenal dan apa yang perlu kita buat. Sekarang dah kenal ke belum? Dah. Salah satunya baris atas. Apabila berbaris atas, maka kita nak buat apa? Maka kena faham dalamnya ada huwa. Jadi tuan-tuan bukan sekadar kenal, tapi tuan-tuan wajib tahu dalam masa yang sama apa ganti nama dalam jalasa, daraba, qatala, nasara, apa lagi tuan-tuan? Semua fi'il madi yang berbaris atas, ingat huwa. Boleh? Okey, selesai. Sekarang tengok lagi tuan-tuan. Tengok lagi tuan-tuan. Okey. Sekarang. Ya, itu yang pertama. Ya. Apabila berbaris atas, dalamnya ada huwa. Boleh? Okey, dah. Sekarang yang kedua. Jangan risau, nanti kita akan buat latihan tuan-tuan. Ni saya akan buat latihan. Dalam kelas saya, tuan-tuan jangan risau. Setiap apa saja yang kita belajar, saya bagi teori, tapi tak cukup dengan teori. Saya akan buat latihan. Siapa yang salah, saya marah. Siapa yang betul, saya puji, tuan-tuan. Tapi jangan takutlah. Ya? Marah pun tak ada kesan dekat tuan-tuan. Okey, tengok saya, tuan-tuan. Okey, tengok saya. Jangan lari sudah dalam kelas saya, tuan-tuan. Siapa lari, rugi, tuan-tuan. Ya? Okey, tengok. Sekarang, itu satu, tuan-tuan. Ya, sekarang malam ni, tuan-tuan, wajib faham ni. Nak kenal fi'il madi, dia bukan semuanya berbaris atas sahaja. Yang ni masalah ni. Ya? Orang yang baru belajar bahasa Arab, dia duk ingat baris atas semua. Jangan macam tu, tuan-tuan. Yang tu yang jadi masalah tu. Yang tu yang tak pandai-pandai sampai ke sudah tu. Ni. Malam ini, tuan-tuan, wajib faham. Selain daripada cara yang pertama ini, tuan-tuan perlu ingat juga ada cara yang kedua. Ada tanda yang kedua untuk kita kenal fi'il madi. Ya? Apa dia, tuan-tuan? Di belakang. Masih lagi di belakang, tuan-tuan. Yang pertama, di belakangnya berbaris atas. Sekarang yang kedua, tuan-tuan kena faham. Kadang-kadang di belakang, tuan-tuan, dia tidak berbaris atas. Ya? Ingat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kenal dia adalah fi'il madi, tapi dia tidak berbaris atas. Maka ketika itu kita nak kenal fi'il madi dengan cara yang mana? Maka tuan-tuan wajib faham pada malam ini, kita ada penambahan. Tengok. Tengok, tuan-tuan, penambahan. Saya nak bagi perlahan-perlahan ni. Ya? Baik, sekarang tengok. Penambahan ni duduk dekat mana dulu? Faham, dia duduk dekat belakang. Ya? Apabila kita nak kenal fi'il madi, mata kita tengok di belakang kalimah. Di hujung kalimah. Boleh? Belakang hujung samalah. Belakang kalimah, tuan-tuan. Yang paling hujung tu. Boleh? Okey. Sekarang, apa penambahan tersebut, tuan-tuan? Tengok. Ya? Yang ni dia ada jadual dia. Tapi saya tunjuk untuk permulaan supaya faham. Nampak, tuan-tuan? Ya, faham pada malam ini, jangan duk ingat baris atas saja. Kadang-kadang ada penambahan. Kita kenal fi'il madi sebab ada penambahan. Apa penambahannya, tuan-tuan? Tengok. Kadang-kadang tuan-tuan akan jumpa tu dekat belakang. Ya? Kadang-kadang tuan-tuan ada tu dekat belakang. Jalas tu. Korok tu, ra'ai tu, nazar tu. Ada tu dekat belakang. Yang tu pun fi'il madi. Boleh? Yang kedua apa? Kadang-kadang belakangnya ada na. Ada na, tuan-tuan. Jalasna, inna anzalna, ra'aina, qara'na. Ada na. Itu pun fi'il madi, tuan-tuan. Ya?
Kemudian apa lagi? Kemudian kalau ada ta. Kemudian kalau ada ti. Ya? Kemudian kalau ada tum. Kemudian kalau ada ats. Kemudian kalau ada waw alif. Banyaknya ustaz. Ya? Malam ni bukan suruh hafal. Ya? Saya tak suruh tuan-tuan hafal. Sekarang kita nak belajar apa? Kita nak belajar macam mana nak kenal fi'il madi. Ya? Habis tu ustaz, kalau tak ingat yang ni boleh kenal ke? Boleh. Tengok saya tuan-tuan. Tengok saya tuan-tuan. Kelas saya tak pernah wajibkan siapa-siapa peserta saya hafal. Habis tu kalau tak hafal ustaz, ingat ke tak ingat? Jangan risau. Boleh jawab. Tak ingat, tak apa. Tapi boleh jawab. Boleh? Okey, sekarang tengok saya tuan-tuan. Tengok saya tuan-tuan. Sekali lagi saya nak fahamkan tuan-tuan pada malam ini, nak kenal fi'il madi bukan satu cara saja. Tak semestinya semuanya berbaris atas. Kadang-kadang tuan-tuan akan tengok akan ada penambahan di belakang. Sama ada tu, ada na, ada ta, ada ti, ada tum, ada at, ada waw alif. Ya? Biasanya kalau dalam kelas saya, tuan-tuan, saya dah sediakan nota siap-siap, tuan-tuan, untuk panduan. Ni. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. Siapa yang join kelas saya ni akan ada jadual ni. Ya. Jadi apabila dia nak pastikan dia fi'il apa, tuan-tuan, betul ke tidak fi'il madi, tuan-tuan, maka dia ada rujukan, ada table, tuan-tuan. Jadi yang saya bagi ni kena gunalah. Ya. Walaupun tak hafal, tuan-tuan, tuan-tuan dah ada panduan. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Ya? Okey. Faham dulu yang tu. Okey. Okey. Jelas, tuan-tuan? Okey. Jadi nak kenal fi'il madi ni ada dua cara. Saya ulang acap kali ni supaya faham, tuan-tuan. Sebab kita nak buat latihan. Nak pastikan tuan-tuan boleh jawab pada malam ni sebelum kita masuk ayat Quran kita balik, tuan-tuan. Okey? Terbaik. Semua kata faham. Okey, sekarang. Apabila tuan-tuan dah faham dia adalah fi'il madi, maka fi'il madi mesti ada terjemahan telah. Boleh? Jadi, apabila tuan-tuan jumpa contohnya, Ra'aita. Ara'aita. Ni kita selalu baca ni dalam juzuk yang ke-30 ni. Ya? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aita. Fi'il apa, tuan-tuan? Fi'il madi, ustaz. Kenapa fi'il madi? Sebab ada ta. Jangan jawab bagi atas. Jangan jawab bagi atas. Dekat sini ta. Boleh? Yang kedua, contohnya tuan-tuan selalu baca. Inna anzalna. Mana fi'il madi kita? Anzalna. Macam mana boleh kena anzalna fi'il madi? Sebab ada na. Nampak, tuan-tuan? Maka apabila kita dah nampak, kita dah jelas, tuan-tuan, Ra'aita, anzalna adalah fi'il madi, maka mesti ada terjemahan telah. Ra'aita, engkau telah melihat. Anzalna, telah diturunkan. Maka selepas ini apabila tuan-tuan jumpa terjemahan, tengok terjemahan dalam Al-Quran, tuan-tuan, yang ada telah tu confirm dia fi'il madi. Maka cuba semak macam mana boleh kenal fi'il madi. Tengok sama ada dia berbaris atas ataupun ada penambahan. Boleh? Okey, sekarang yang seterusnya. Okey, tengok lagi depan. Tengok lagi dekat depan, tuan.
Apabila tuan-tuan dah kenal tu, na, ta, ti, tum, at dekat belakang tuan-tuan, itu salah satu tanda kita nak kenal fi'il madi. Maka tuan-tuan, yang kedua pada malam ni, tengok. Yang kedua tuan-tuan wajib faham. Apabila tuan-tuan jumpa tu, maksudnya ada ganti nama ana, tuan-tuan. Ana tu apa? Ana itu terjemahannya ialah aku. Ya? Jadi apa yang saya nak tuan-tuan faham pada malam ini, apabila tuan-tuan dah nampak tandanya, tanda kita kenal fi'il madi, maka tuan-tuan wajib faham dalam masa yang sama pada malam ini, tanda itu menjelaskan apa ganti nama yang ada dekat dalam. Kalau dia baris atas, automatik ada hua tadi. Tapi kalau tuan-tuan baca tu, maka dia akan ada satu ganti nama, iaitu ana. Jalas tu, korok tu, nazar tu, fahim tu. Ada apa tuan-tuan? Tu. Bermakna siapa yang telah buat perkataan perbuatan tersebut? Jawapannya aku. Macam mana boleh dapat aku? Daripada tu. Ya. Jadi semua yang saya tulis ini tuan-tuan ada dalam jadual kita. Jadi saya nak tuan-tuan faham. Tu dalamnya ada ana. Kalau ada na, maka dalamnya ada nahnu, kami. Kalau ada ta, bermakna ada ganti nama anta. Begitulah seterusnya. Semuanya ada dalam kad diagram kita. Jadi waktu latihan nanti, saya akan tunjuk yang ni. Cuma nak suruh faham, setiap penambahan ataupun tanda-tanda yang kita dah nampak tadi, maka dia pasti akan menunjukkan satu ganti nama yang tersembunyi di dalamnya. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen, tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Jelas. Jelas ke tidak, tuan-tuan? Jadi saya akan tunjuk waktu latihan. Ya? Dan insya-Allah, jadual ini saya akan postkan dekat Facebook nanti. Tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan boleh buat rujukan. Ya? Jangan risaulah, saya tak kedekut langsung, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan belajar kelas lain pun sama je ni. Ya, benda yang sama. Cuma kita nak suruh tuan-tuan jelas betul-betul. Bukan sekadar teori. Okey? Semua jelas, tuan-tuan? Alhamdulillah. Semua kata jelas. Kak Zaidah, Cik Yah, apa lagi? Kak Nurmilah. Apa lagi? Tuan Osman Kak, semua kata jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang tengok saya, tuan-tuan. 8.52 dah. Biasa selalu telajak, tuan-tuan. Okey, sekarang tengok saya. Tengok saya, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan dah kenal. Ya. Sekarang tuan-tuan dah kenal, tuan-tuan dah faham. Apa dia yang tuan-tuan kenal, apa dia yang tuan-tuan faham? Tengok saya. Cara nak kenal fi'il madi macam mana? Ada dua tanda. Sama ada di belakangnya berbaris atas ataupun ada penambahan. Faham, tuan-tuan ya? Satu. Yang kedua, tuan-tuan. Apabila tuan-tuan nampak tanda-tanda tersebut, maka wajib faham pada malam ini, tuan-tuan, setiap tanda yang kita nampak, maka dia akan tunjukkan kepada kita apa ganti nama yang tersembunyi di dalamnya. Itu yang kita sedang belajar ni. Boleh? Okey, sekarang kita nak pergi yang kedua, tuan-tuan. Kita nak pergi yang kedua. Jadi dah kenal fi'il madi. Apa yang perlu kita buat? Apa perlu buat? Tengok dekat depan, tuan-tuan. Dah kenal fi'il madi, tuan-tuan, maka macam apa yang perlu kita buat? Sekarang tengok. Saya nak tunjuk dekat tuan-tuan pada malam ini, semua boleh kenal, kan?
Dan semua boleh tahu apa ganti nama dekat dalam. Jadi nak buat apa tuan-tuan? Jadi saya kena bagi contoh. Sekarang apabila tuan-tuan dah jumpa satu kalimah fi'il, maka wajib faham dua perkara di dalam tuan-tuan. Dua perkara penting di dalam fi'il madi. Apa dia? Yang pertama mesti ada telah. Yang kedua mesti ada satu ganti nama yang tersembunyi di dalamnya. Contoh tuan-tuan. Contoh, tengok. Contohnya tuan-tuan jumpa kalimah jalasa. Jalasa tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, jalasa fi'il madi ke tidak? Jawapannya fi'il madi. Semua akan kata fi'il madi. Betul? Baik. Mana bukti dia fi'il madi? Jawapannya dia berbaris atas. Tengok tuan-tuan. Tanda ni tuan-tuan. Penting tanda ni. Apabila tuan-tuan dah kata jalasa dia fi'il madi sebab berbaris atas, maka yang pertama mesti letak perkataan telah. Jadi jalasa terjemahannya ialah telah duduk. Jalasa telah duduk. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Itu masalah orang yang belajar bahasa Arab ni. Kena faham tuan. Dua perkara yang mesti ada. Yang pertama mesti ada perkataan telah. Tuan-tuan wajib faham perbuatan itu dah berlaku. Bukan sedang, bukan akan, bukan sekarang. Dah berlaku, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, ganti nama. Tanda yang sama, tuan-tuan. Tanda yang sama, tuan-tuan. Kita dah belajar apabila dia berbaris atas, automatik di dalamnya ada ganti nama huwa. Huwa terjemahannya apa? Terjemahannya ialah dia. Maka terjemahan yang sempurna untuk jalasa, tuan-tuan, terjemahannya ialah dia telah duduk. Siapa yang duduk? Dia. Bukan mereka. Seorang je yang duduk. Seorang lelaki. Dia duduk bila ni? Ya, sekarang ke, sedang ke, macam mana? Telah, Ustaz. Nampak tuan-tuan? Jadi apabila tuan-tuan dah kenal, ini sepatutnya hasilnya. Tulis dekat ruangan komen lagi. Nampak ke tak nampak? Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Ya. Jadi, yang pertama kena faham, wajib ada perkataan telah. Yang kedua, wajib faham, dia mesti ada satu ganti nama. Apa ganti namanya? Tuan-tuan kena tengok tanda yang sama tadi. Ustaz, bagi contoh yang kedua. Yang ada penambahan dekat belakang. Okey, sekarang saya bagi yang ada penambahan dekat belakang. Contohnya, tuan-tuan jumpa qara'na. Ataupun kita kata anzalna. Tengok tuan-tuan. Anzalna, tuan-tuan. Ya? Anzalna fi'il apa? Fi'il madi juga, Ustaz. Macam mana kita boleh kenal anzalna fi'il madi, tuan-tuan? Jawapannya ialah ada penambahan na. Ada penambahan apa? Ada penambahan na. Jadi kalau ada penambahan na, maka perkara yang pertama mesti faham, mesti ada perkataan telah. Anzalna telah diturunkan. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Satu lagi, tuan-tuan. Satu lagi. Apa dia? Ganti nama. Apa dia ganti nama yang tersembunyi dalam anzalna? Sekarang dekat mana mata kita, tuan-tuan? Tengok penambahan tadi. Tengok tanda tadi. Kita kena anzalna sebab apa? Anzalna fi'il madi dekat mana? Dengan sebab nak. Maka tuan-tuan nak tahu ganti nama apa yang tersembunyi dalam anzalna, tuan-tuan kena lihat na juga, tuan-tuan.
Maka kalau tuan-tuan tengok na, tuan-tuan, saya akan paparkan dekat skrin tuan-tuan. Apabila ada na, maka dalamnya ada ganti nama nahnu. Nahnu ni apa dalam bahasa Melayu? Kami, tuan-tuan. Kami, tuan-tuan. Dalam kalimah anzalna, tuan-tuan, ada ganti nama nahnu, tuan-tuan. Macam mana dapat nahnu ni? Dapat daripada na tadi. Nahnu dalam bahasa Melayu apa? Terjemahannya ialah kami, maka terjemahan yang sempurna untuk anzalna, kami telah turunkan. Kami telah turunkan. Tulis dekat ruangan komen lagi. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Sekarang saya nak bagi latihan pula dekat tuan-tuan. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Nampak macam dah pandai tu? Okey. Sekarang kita test, tuan-tuan. Kita test, tuan-tuan, ya. Kelas kita dah nak tutup ni. Sekejap je. Nak suruh faham hari ni fi'il madi. Ya, fi'il madi. Okey, sekarang. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Saya bagi satu contoh. Saya bagi kalimah apa, tuan-tuan? Saya bagi kalimah fahim. Fahimna. Tengok betul-betul. Fahimna, tuan-tuan. Jawab satu-satu. Jawab apa yang saya tanya. Raikan sahabat kita. Jangan kita nak pandai seorang. Sabar. Ya? Okey. Fahimna, tuan-tuan. Terjemahannya ialah faham. Ya? Faham-faham yang kita sebut-sebut tu diambil daripada kalimah Arab, tuan-tuan. Ya? Fahimna. Faham, tuan-tuan. Okey. Soalan yang pertama, tuan-tuan. Fahimna fi'il apa? Confirm. Tuan-tuan akan jawab fahimna fi'il madi. Sebab memang hari ini nak bahaskan fi'il madi. Bukan fi'il mudhari', fi'il amar. Jadi, jangan buang masa kita. Soalan yang pertama yang saya nak tanya. Macam mana kita boleh kenal fahimna ini fi'il madi, tuan-tuan? Cuba jawab. Cuba jawab, tuan-tuan. Fahimna. Fahimna, tuan-tuan. Macam mana kita boleh kenal dia fi'il madi pada malam ni? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Fahimna. Macam mana kita boleh kenal dia fi'il madi pada malam ini? Cuba jawab. Ahsantum. Ahsantum. Boleh jawab, tuan-tuan. Bukan tak boleh jawab. Ya? Ahsantum. Sekarang kita boleh kenal fahimna sebab apa? Sebab dia ada penambahan na dekat belakang. Bukan ganti nama. Na ni bukan ganti nama, tuan-tuan. Ya? Na ini penambahan. Ya? Na ini penambahan. Dia adalah salah satu tanda untuk kita kenal dia fi'il madi, tuan-tuan. Boleh? Jawapannya sebab ada na, bukan sebab ada harah baris atas. Ada na ni, tuan-tuan. Terang-terang ada na. Kita dah belajar kan? Nak kenal fi'il madi sama ada berbaris atas ataupun ada penambahan. Fahimna, hujungnya berbaris atas ke tidak? Tidak berbaris atas. Hujungnya huruf alif yang mati. Sekarang kita kenal macam mana? Sebab ada na. Okey, sekarang saya nak tanya lagi. Dah kenal fahimna fi'il madi, tuan-tuan, maka ada telah ke tak ada? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Kalau dah kenal fahimna fi'il madi sebab ada na, maka tuan-tuan ada telah ke tak ada? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ada telah ke tak ada? Tulis, tuan-tuan. Ada ke tak ada? Ahsantum. Letak, tuan-tuan, perkataan telah. Kenapa mesti tambah telah? Sebab dia fi'il madi. Sebab dia adalah perbuatan yang telah berlaku. Sebab dia, tuan-tuan, adalah past tense, tuan-tuan. Letak perkataan telah.
telah faham. Telah faham. Dah selesai ke belum? Cuba jawab. Fahimna telah faham. Dah selesai ke belum? Cuba jawab tuan-tuan. Sekarang sesi untuk kita pastikan tuan-tuan faham. Sebab saya tak nak tuan-tuan hanya sekadar ingat nak kena fi'il madi, bari atas dan juga penambahan. Dan apabila bari atas dalamnya ada huwa, apabila ada penambahan nata, tuti apa semua tuan-tuan, yang tu ada satu ganti nama. Okey, sekarang kita nak pastikan tuan-tuan betul-betul boleh nampak. Dah selesai ke belum? Jawab dulu tuan-tuan, satu-satu tuan-tuan. Jawab soalan saya. Raikan semua sahabat kita. Sebab sahabat kita bukan semua pandai. Ya, ada yang pandai, ada yang dah pandai. Ada yang baru kali pertama, memang ada yang memang dah pandai. Dah masuk kelas lanjutan saya dah tuan-tuan. Belum selesai. Apa yang belum tuan-tuan? Cuba jawab dulu. Jawab dulu tuan-tuan. Apa yang belum selesai tuan-tuan? Apa yang belum selesai sekarang tuan-tuan? Jawab. Saya nak tanya satu persatu. Jawapannya belum selesai lagi. Apa dia yang belum selesai tuan-tuan? Cuba jawab. Tuan-tuan nak buat apa lagi sekarang? Sekarang tuan-tuan kata tak selesai. Kak Siti Nurihan belum selesai. Belum selesai Kak Siti Nurihan. Belum selesai. Kena buat apa tuan-tuan? Kena buat apa tuan-tuan? Jawab. Okey. Kena buat apa tuan-tuan? Ahsantum. Ahsantum. Ya. Tuan-tuan kena cari satu ganti nama. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Apa ganti nama yang tersembunyi dalam fahimna? Tulis dekat ruangan komen. Apa ganti nama? Apa ganti nama tuan-tuan yang ada dalam fahimna? Tulis dekat ruangan komen. Saya kena bergerak sebelah sini tuan. Apa ganti nama yang tersembunyi dalam fahimna? Cuba jawab tuan-tuan. Cuba jawab tuan-tuan. Ahsantum. Ahsantum. Ada ganti nama apa tuan-tuan? Ada ganti nama nahnu. Apabila ada na wajib faham ada ganti nama nahnu. Nahnu terjemahannya ialah kami. Maka terjemahan yang sempurna untuk fahimna, kami telah faham. Kami telah faham. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Okey. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Jawab. Saya nak bagi satu yang terakhir tuan-tuan. Sebelum saya masuk Quran tuan-tuan. Dah faham lah tu. Benda mudah aja kan? Okey. Dah faham tuan-tuan ya? Okey. Tulis dekat ruangan komen. Nampak ke tak nampak tuan-tuan? Bukan susah sangat bahasa Arab ni tuan-tuan ya. Bahasa Arab ni mudah sahaja jika kena dengan caranya. Walaupun bahasa Arab adalah bahasa yang paling payah atas dunia tuan-tuan. Ya? Bahasa Arab bahasa yang paling payah atas dunia. Tapi kalau kena dengan caranya, insya-Allah tuan-tuan boleh faham dengan mudah. Boleh? Okey, semua jawab nahnu tuan-tuan. Sekarang saya bagi satu soalan yang terakhir. Sekarang saya nak tuan-tuan jawab. Sekarang buat pandai tuan-tuan. Buat macam dah pandai. Sebab nampak memang dah pandai. Okey, sekarang saya nak tanya ni. Kalau tuan-tuan jumpa tuan-tuan perkataan darostum. 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 Apa maksud darostum tuan-tuan? Darostum maksudnya belajar. Darostum belajar tuan-tuan. Boleh? Darostum belajar. Sekarang saya nak tuan-tuan tulis satu terjemahan yang sempurna untuk darostum. Tulis dekat ruangan komen.
Apa terjemahan yang sempurna untuk darastum? Darastum. Apa terjemahan yang sempurna untuk darastum? Sila. Apa terjemahan yang sempurna untuk darastum, tuan-tuan? Cuba jawab, tuan-tuan. Darastum. Jawab, tuan-tuan. Sikit lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jawab ni, dah selesailah kerja saya. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Jadi semua jawab apa, tuan-tuan? Semua jawab kamu telah belajar. Kenapa ada perkataan telah? Sebab darastum fi'il madi. Macam mana kita boleh kenal darastum fi'il madi? Jawapannya sebab ada penambahan tum walaupun tidak berbaris atas. Tuan-tuan dah boleh nampak lah tu. Ya? Jawapannya sebab ada tum, tuan-tuan. Maka adalah terjemahan telah. Dah selesai ke belum? Belum lagi. Kita perlu cari ganti nama. Apa ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah darastum? Maka tuan-tuan tengok tadi ada tum. Maka tuan-tuan tengok dalam tabel kita ada ganti nama antum. Ada ganti nama antum. Antum dalam bahasa Melayu terjemahannya ialah kamu. Maka darastum, terjemahan yang sempurna ialah kamu telah belajar. Kamu telah belajar. Tulis dekat ruangan komen. Dah pandai ke belum? Dah pandai ke belum, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Dah pandai ke belum? Dah pandai ke belum, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Faham, tuan-tuan? Jadi itu caranya kita nak kenal fi'il madi. Semua orang boleh kenal, tuan-tuan. Ya? Semua orang boleh kenal. Baru kali yang kali pertama belajar hari ni pun insya-Allah. Semua boleh nampak, tuan-tuan. Okey? Baik, sekarang yang terakhir sebelum saya tutup kelas kita, tuan-tuan. Apa kaitan dengan ayat Quran kita? Sekarang kita nak bincang apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Okey, tengok, tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tengok dekat mana, tuan-tuan? Saya nak tuan-tuan tengok dekat kalimah ni, tuan-tuan. Ni. Saya nak tuan-tuan tengok dekat kalimah khalaqa, tuan-tuan. Ni, kalimah khalaqa. Okey, tak cantik pula, tuan-tuan, ya. Okey, delete sekejap, tuan-tuan. Ya, tengok dekat kalimah khalaqa, tuan-tuan. Okey. Jadi, tuan-tuan, apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, ya, apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran kalimah fi'il madi, ya, maka terjemahannya untuk khalaqa, tuan-tuan, dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Jadi, kalau tuan-tuan tengok kenapa ada telah, tuan-tuan? Bermakna khalaqa ini adalah fi'il madi. Kenapa khalaqa fi'il madi? Macam mana kita nak kenal dia fi'il madi tadi? Tuan-tuan nampak terang-terang, tuan-tuan, berbaris atas dekat belakang, tuan-tuan. Ni, berbaris atas. Sebab tu ada telah, tuan-tuan. Sebab itu ada telah, tuan-tuan. Boleh? Kemudian, tuan-tuan, dah selesai ke belum? Belum selesai. Kita dah belajar, tuan-tuan. Apabila berbaris atas, automatik dalamnya ada huwa. Huwa terjemahannya ialah dia. Maka terjemahan khalaqa, tuan-tuan, dia telah menciptakan. Jadi, apa yang saya nak tuan-tuan faham apabila tuan-tuan jumpa fi'il madi, kena faham ada perkataan telah sebab perbuatan itu sudah berlaku. Ya. Yang kedua, tuan-tuan, kena faham akan ada satu ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah tersebut. Maka pada malam ini tuan-tuan jumpa dia. Soalan saya yang terakhir pada malam ini, siapakah dia yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen.
Siapa yang telah menciptakan? Siapa yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan ini, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Siapa yang telah menciptakan? Siapa dia yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan, tuan-tuan? Siapa, tuan-tuan? Jawapannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama ke tidak dengan tafsir saya di awal-awal tadi? Samalah. Memang kita nak bagi tahu Allah, tuan-tuan. Bukan Nabi Muhammad, bukan makhluk yang lain. Hanya Allah sahaja, tuan-tuan, yang berkuasa, yang ada kuasa mutlak untuk ciptakan mati dan juga hidup, tuan-tuan. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini, ya. Maka insya-Allah, ya, kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ya. Nak ke tak nak, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen, nak lagi ke tak nak, tuan-tuan? Kalau ada siri yang seterusnya, tuan-tuan, tulis dekat ruangan komen. Ya. Nak ke tak nak, tuan-tuan? Jawab dulu, tuan-tuan. Ni dah santai-santai dah, tuan-tuan. Ya, yang terakhir, tuan-tuan. Nak ke tak nak, tuan-tuan? Nak ke tak nak, tuan-tuan? Ini yang terakhir. Jadi kita harapkan tuan-tuan boleh tambah ilmu sedikit pada malam ini walaupun tak banyak, ya. Jadi nak lebih faham, nak lebih detail, semestinya lah tuan-tuan kena ikut sertai kelas saya, ya. Dan kelas kita memang ada satu perbahasan yang lebih detail, yang lebih kata banyak latihan supaya tuan-tuan betul-betul nampak apabila jumpa dalam Al-Quran, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Jadi terima kasih sekali lagi, tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi siapa yang berikan bintang-bintang tu. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai kelas kita pada malam ini. Ya. Jadi siapa yang berminat untuk ikuti kelas kami secara rasmi, hubungi kami di 0145134248. Dan insya-Allah kita ada satu kelas percubaan, ya, satu kelas percubaan percuma pada 1 hari bulan 12. 1 hari bulan 12, hari Rabu, tuan-tuan. Itu adalah kelas terakhir kami untuk tahun ini, tuan-tuan, ya. Jadi siapa yang berminat nak cuba masuk kelas percubaan kami, sekali lagi hubungi kami di nombor 0145134248. Sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Saya doakan semuanya cepat faham, cepat pandai bahasa Arab Al-Quran. Jumpa lagi, tuan-tuan. Kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan. Assalamualaikum. من أمم وبقاء يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا علمنا صنعة أخيار كي نصنع خيرا يصنعنا علمنا أن نزرع نفعا حتى نجني ما ينفعنا نشكو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا خير يجمعنا نتنافس بالهمم العليا وطلاب القمة دافعنا ونسارع في الخيرات بلا كلل والفائز
أسرعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. من وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. خير